Yang hari ini kita nak cakap tentang masalah bekalan elektrik ke Pulau Tuba. Sebelum kita cakap tentang masalah keseluruhannya, saya nak bangkitkan tentang sejarah bekalan elektrik di Pulau Tuba sejak zaman dahulu. Semasa saya menjadi pengurus daerah Lembaga Elektrik Negara di Pulau Langkawi ketika tahun 1986 sehingga tahun 1995, 9 tahun 1 hari saya berada di Pulau Langkawi sebagai bos TNB. Kita telah membuat beberapa peningkatan bekalan di Pulau Tuba. Yang pertama, semasa saya pulang ke Langkawi menjadi pengurus daerah LLN, Pulau Tuba menggunakan bekalan elektrik sebanyak 12 jam saja. Siang dia tak ada elektrik, malam menggunakan elektrik, menggunakan 2 generator 150 kW 2 unit. Tetapi bila saya balik, saya nampak tidak boleh keadaan ini berlaku. Jadi saya minta permohonan daripada Kuala Lumpur untuk memasang meter. Padahal bila bekalan siang saja, malam dia tak ada meter, dia pakai fuse saja. Dia panggil current limiter. Bila terlebih pakai dia tembak, dia terpelantik. Kemudian saya dapat kelulusan untuk memasang meter untuk 24 jam. Dengan demikian itu, pertambahan generator kita lakukan ketika itu 300 kW 2 unit. Bila pertambahan bekalan bertambah, bekalan jadual kuasa juga bertambah kepada 3 unit untuk standby 1 unit dan berjalan siang 1, malam 1. Sehingga sekarang ini saya difahamkan ada 3 unit generator yang lebih besar, iaitu 500 kW sekali 2 dengan keperluan bekalan lebih kurang 350 kW maximum demand. Jadi kalau satu generator pun boleh cover lah keperluan bekalan di Pulau Tuba. Jadi 3 generator ini digunakan untuk siang, malam dan standby. Dia buat rotation. Jadi isu berbangkit tentang bekalan elektrik Pulau Tuba ni ialah tentang bising. Saya rasa bising ni tidaklah begitu menyeluruh, kerana generator tu dia duduk di satu tempat yang kecil dan saya sendiri pun pergi dengar bising dia hanya tertumpu kepada 4-5 buah rumah. Keseluruhan rumah di Pulau Tuba ialah 624. Jadi ada 4 buah rumah ni mungkin bunyi bising. Saya pergi duduk situ, bunyi okey lah. Mungkin kalau nak kata bising, dah berapa puluh tahun ni memang bising itu boleh bertahan lah. Kalau tak bertahan mungkin dia orang dah bunyi isu ni dah lebih awal. Tetapi saya ada 4 cara lah untuk atasi masalah bising ni. Yang pertama, kita boleh minta Tenaga Nasional untuk memasang alat muffler yang lebih kuat, lebih bertenaga untuk melenyapkan bunyi bising itu terus. Yang kedua, kita boleh minta Tenaga Nasional untuk ubah lokasi jenayah kuasa itu ke satu tempat yang lain, mungkin tepi bukit yang tidak ada orang, atau tepi pantai, atau tepi mana yang sesuai untuk membawa bekalan fuel ataupun minyak. Lepas tu yang ketiga, kita boleh minta 4-5 buah rumah ni, baik yang pampasan mereka, untuk berpindah ke tempat yang lebih baik ataupun tidak bising kepada mereka, dan kawasan itu kita anggap sebagai tak perlu ada rumah. Dan yang keempat, mungkin kita boleh minta penduduk 4 buah rumah ni mendapat pampasan daripada TNB atas masalah bising sejak lama. Jadi saya perkara ni boleh saya bawa dalam masa yang singkat ini, kerana perkara ini tidak pernah timbul sebelum ini, baru timbul dalam Facebook dalam sikit hari ini. Sejak tahun 1987 saya menjadi pengurus daerah LLN ataupun Tenaga Nasional di Langkawi. Baru tahun 2012 ni terdengar kata 4 rumah ni ada masalah bising. Jadi mungkin dulu dia orang tak pernah bangkitkan isu ni kerana dia orang tak ada saluran, ataupun saya di Pulau Tuba selalu tak pernah pun dimaklumkan tentang masalah ni. Kerana kalau ada masalah ni kecil bagi saya, tak ada yang boleh diselesaikan. Yang kedua, tentang ada juga pihak yang tertentu memainkan isu kata bekalan elektrik ke Pulau Tuba ni kena menggunakan submarine cable.
yes, dia punya solution to the problem untuk akhirnya saya rasa terbaiknya menggunakan submarine cable. Tapi ada beberapa cadangan. Ya, adakah orang minta kita menggunakan solar hybrid, ada kita minta guna submarine cable, menggunakan elektrik daripada Langkawi ke Pulau Tuba. Jadi dari segi solar hybrid itu TNB ada pasukannya, tapi saya nampak ianya masih teknologi yang tidak berapa mantap, karena didapati bahawa kalau kita menggunakan solar hybrid, walaupun apa kata ianya akan tidak bising, tetapi dari segi keupayaan penggunaan tenaga berkurangan, karena masalah contohnya seperti mana yang kita lihat, ada lampu jalan di Langkawi yang pakai sekarang ni, malam dia gelap ya, pasal tak cukup bekalan. Kalau nak bagi cukup, kena tambah benda tu lagi banyak, lagi cost tinggi. Jadi saya tengok submarine cable ni memang satu solution to the problem untuk masa harapan, bagi penggunaan bekalan elektrik yang mantap ke Pulau Tuba. Tetapi walaupun saya ingin perjelaskan di sini, iaitu sejak saya menjadi bos TNB Langkawi, saya telah membawa perkara ini ke peringkat atasan untuk mendapat bajet. Tapi malangnya ketika itu kos untuk memasangnya ialah 40 juta, tetapi bajet diluluskan 24 juta. Jadi tak boleh nak tender, pasal kos tinggi, bajet rendah. Kalau tender pun tak boleh jalan. Akhirnya kita membawa perkara ini baru-baru ni ke pihak TNB sekali lagi. Saya berjumpa dengan engineer yang bertanggungjawab, dan dia telah menghantar ke Pulau Langkawi 2 tahun lepas seramai 20 orang engineer untuk membuat kajian feasibility study bagi merentang submarine cable. Dan kita dapati bahawa submarine cable itu perlu dibuat di kawasan tertentu dan dengan kos banyak 60 juta. Okey, bekalan elektrik yang kita cadangkan ke Pulau Tuba menggunakan submarine cable ialah melalui di hadapan ini, iaitu sebelum Westin Resort ke di sini ke Tanjung ke hujung sini lah, lebih kurang 8 km. Kita buat kajian the best option. Kita nak mari untuk ni, tarik mari sini, mari sini, dan yang ni ialah option yang terbaik, iaitu sepanjang 8 km 2 kabel menggunakan sama ada 11 kV ataupun 37 kV, tapi di inject 11 kV dulu sementara bekalan meningkat, dan kos keseluruhannya adalah 60 juta. Soalannya sekarang ialah mengapakah projek ini tidak boleh berjalan lagi? Projek ini setelah dibuat Kertas Kerja oleh Tenaga Nasional di peringkat teknikal, telah menghantar permohonan pembelanjawan kepada Kementerian Luar Bandar, dan Kementerian Luar Bandar membuat kajian, dan dia mempunyai dua cara. Yang pertama melalui peruntukan kerajaan, yang kedua melalui satu tabung yang dinamakan Tabung Amanah Industri Bekalan Elektrik AIBE, yang mana tiap-tiap janakuasa IPP membuat contribution kepada tabung ini sebanyak 600 tiap-tiap tahun daripada total keuntungan mereka. Jadi tabung ini ada sumber kewangan, tetapi dikawal oleh satu jawatankuasa khas yang terdiri dari ahli-ahli daripada semua IPP yang berada itu. Apabila projek Langkawi dimasukkan kepada jawatankuasa ini, didapati jawatankuasa ini telah menolak untuk membayar sebanyak 60 juta kepada projek Tuba dengan alasan bekalan elektrik telah pun diambil alih oleh Tenaga Nasional, maka Tenaga Nasional lah patut mencari sumber kewangan untuk melaksanakan projek ini. Jadi kerja itu kembali kepada Kementerian Luar Bandar, dan saya difahamkan apabila saya jumpa dengan Timbalan Ketua Sesra Kementerian Luar Bandar, iaitu Datuk Yusof Dohab, dia kata dia akan sekali lagi membawa bajet ke projek ini pada tahun 2013, insyaAllah. Saya mendapat bunyi-bunyi mengatakan bahawa projek ini hanya kos 20 juta.
saya nak tanya siapakah mereka untuk menentukan bahawa cost of project is only 20 million. Yang buat costing bukan saya, yang buat costing ialah Tenaga Nasional Technical Division. Jadi kalau orang nak kata 20 juta tu, nak buat kabel apa tu, ni submarine kabel ke, apa jenis kabel kan. So kawan yang buat apa kata membuat andaian kata cost project is only 20 million, itu hanyalah tipu, kerana ia tidak ada asas untuk berkata demikian. Saya mempunyai asas kerana saya tidak berkata dengan mulut saya berkata dengan information daripada Tenaga Nasional bahagian teknikal 60 juta. Pasal kita buat mengikut standard spesifikasi yang digunakan oleh Tenaga Nasional, iaitu di peringkat antarabangsa. Yang kedua, saya dah dua kali bertemu dengan Perdana Menteri tentang hal ini, iaitu Datuk Seri Najib. Yang pertama ketika dia datang ke Langkawi, mula-mula dulu, 2 tahun lepas di airport. Ketika itu dia datang ke Langkawi selama 3 hari 2 malam untuk berehat, dan kita mengambil peluang ketika berada di airport untuk menyerahkan surat memohon bekalan elektrik ke Pulau Tuba Submarine Cable. Dan yang kedua, saya pergi sendiri ke pejabat Perdana Menteri bersama dengan Datuk Bashar untuk beberapa perkara yang lain, dan saya bawa surat khas memohon bekalan elektrik ke Pulau Tuba. Dan sebab tu surat itu telah pun diserahkan kepada Kementerian Luar Bandar. Jadi akhir sekali saya rasa kita jangan berputus asa untuk berusaha. InsyaAllah saya punya yakin kita akan mampu untuk memberi bekalan elektrik ke Pulau Tuba melalui Submarine Cable. Dan kalau benar lagi kita boleh buat air, kita dah boleh buat submarine water pipe ke Pulau Tuba, mengapa tidak untuk submarine cable untuk elektrik. InsyaAllah tuan-tuan kita sama doa untuk